nama saya Rabiatul Alawiyah binti Abdul Razak, nombor matrik D 2019 2091044. Masalah komunikasi boleh berlaku apabila terjadinya masalah terhadap pendengaran, pertuturan atau bahasa yang normal yang mengakibatkan gangguan terhadap komunikasi. Sebelum tu, apakah itu komunikasi? Komunikasi merupakan satu proses interaksi secara dua hala antara dua atau lebih daripada seorang individu yang mempunyai maksud terhadap sesuatu mengenai penyampaian emosi atau fisiologi seseorang. Komunikasi melibatkan orang yang memberi isyarat dan orang yang mentafsir isyarat yang mempunyai dua bentuk komunikasi, iaitu secara lisan ataupun tidak lisan. Komunikasi boleh dilaksanakan dengan tiga bentuk, iaitu yang pertama, auditory dengan menggunakan alat artikulasi iaitu lidah, bibir, gusi dan lelamin. Yang kedua pula ialah visual grafik dengan menggunakan gambar-gambar atau video, dan yang ketiga iaitu visual gestural iaitu menggunakan pergerakan badan dan muka ataupun bahasa badan. Yang paling mudah untuk fahami iaitu bahasa isyarat. Jika antara tiga bentuk komunikasi ini tidak dapat berfungsi dengan baik, semestinya akan mengakibatkan pergangguan masalah komunikasi seseorang individu ketika bergaul. Terdapat 6 kesan masalah komunikasi. Yang pertama, persepsi message. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, pembelajaran. Dan yang terakhir, kesihatan. Antara jenis-jenis masalah komunikasi yang akan diperjelaskan melalui kaedah penaksiran iaitu masalah komunikasi yang pertama, pelat. Yang kedua, gagap. Yang ketiga, tiada suara. Masalah komunikasi pelat merupakan kesalahan sebutan yang terjadi pada peringkat umur tertentu. Namun, dalam kalangan murid berkeperluan khas, masalah pelat ini berlanjutan walaupun mereka sudah mencapai usia remaja. Pelat melibatkan masalah penghasilan bunyi iaitu artikulasi dan juga pola bunyi fonologi. Kebolehan mereka yang terbatas dalam menyebut huruf-huruf tertentu menyebabkan mereka menjadi pelat semasa menyebut sesuatu perkataan dengan bunyi yang berbeza daripada ejaan asalnya. Masalah pelat yang dialami oleh murid berkeperluan khas memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. Perbezaan mereka bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya kurang jelas dan tidak dapat difahami oleh orang yang mendengar. Kaedah pentaksiran secara lisan telah dijalankan oleh guru sebagai intervensi awal dalam mengenal pasti dengan lebih terperinci masalah pelat yang dihadapi oleh murid. Ujian lisan ini juga berfokuskan pada isi pelajaran yang pernah diajar oleh guru kepada murid. Gambar ini menunjukkan bahan bantu mengajar yang telah digunakan oleh guru semasa membuat ujian lisan bersama murid. Dengan penggunaan bahan bantu mengajar iaitu kad bergambar yang mengikut suku kata seperti KVK, KVKV, KV, KVK dan KVK, KVK, guru akan meminta murid untuk menyebut perkataan-perkataan yang ditunjukkan melalui kad bergambar tersebut. Semasa melaksanakan ujian lisan, guru akan menyediakan instrumen senarai semak untuk mencatat dan merekodkan sama ada murid dapat menyebut suku kata yang ditunjukkan atau tidak. Lihat jadual ini menunjukkan rekod yang telah dicatatkan oleh guru. Di
Di sini kita dapat tahu ada seorang murid yang pelat kerana tidak dapat menyebut huruf R dengan jelas. Apabila guru dah mengetahui masalah murid tersebut dengan lebih terperinci, aktiviti pengayaan akan dirancang dengan persetujuan ibu bapa. Gagap adalah masalah pertuturan di mana sebutan biasanya huruf pertama atau silabel sesuatu perkataan diulang tanpa kawalan. Contoh, gagap pada perkataan saya akan menjadi sama ada saya ataupun saya. Ini biasanya berlaku dengan fenom bermula dengan huruf P, B atau konsonan plosif yang lain. Gagap juga merupakan proses luar sedar yang mengganggu komunikasi biasa. Walaupun terdapat teknik bantu diri yang boleh diajar dan dapat membantu sesetengah orang, mereka yang gagap tidak dapat menghentikan proses tersebut dan kerisauan atau kegelisahan meningkatkan lagi masalah tersebut. Beberapa tanda yang biasa ditunjukkan oleh orang yang mengalami gagap adalah saat untuk bercakap kata, frasa atau kalimat, mengulangi kata atau suku kata, mata berkedip dengan cepat, bibir bergerak, muka seperti gemetar saat ingin berbicara, menggunakan kata seperti dan rahang gemetar. Seseorang itu dikatakan gagap apabila penyebutan sesuatu perkataan didapati berulang-ulang, terhenti-henti dan diikuti oleh ketegangan otot tekak dan tulang dada. Ia disebabkan oleh gangguan pernafasan yang berpunca dari penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Gagap menyebabkan penuturnya seperti tergamam untuk mengeluarkan sesuatu perkataan dan sering diikuti perkataan yang tergantung. Gagap berlaku secara berselang-seli antara pertuturan normal dan mengikut ketegangan dan kelonggaran otot pertuturan. Kaedah pentaksiran secara lisan telah dijalankan untuk mengenal pasti masalah gagap yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas dengan lebih terperinci. Ujian lisan ini berfokuskan kepada isi pelajaran yang pernah diajar oleh guru kepada murid. Aktiviti yang dirancang kepada kemahiran lisan iaitu mendengar, mengecam, meniru sebutan dan menyebut. Proses mendengar terlebih dahulu dan diikuti dengan meniru atau mengajuk bunyi-bunyi yang didengar dan seterusnya bercakap. Aktiviti ini juga bertujuan untuk mendedahkan kemahiran komunikasi murid berkeperluan khas masalah gagap. Berikut merupakan gambar bahan bantu mengajar yang kami gunakan untuk murid yang mempunyai masalah gagap. Okey, kami gunakan ejaan nombor iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka perlu mengikut sebutan dan mengecam bunyi daripada guru dan mereka ikut untuk mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi. Semasa melaksanakan ujian lisan, guru akan menyediakan dan merekodkan instrumen senarai semak untuk mendapati masalah murid sama ada mereka dapat menyebut perkataan suku kata yang telah diberikan. Lihat jadual ini. Di sini kita dapati terdapat 2 orang murid tidak dapat menyebut perkataan suku kata 1 dan perkataan 3 dengan jelas. Daripada aktiviti ini, guru dapat mengenal pasti masalah murid dan aktiviti pengayaan mula dijalankan dengan persetujuan ibu bapa. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada masalah komunikasi tiada suara. Okey, bagaimana masalah komunikasi tiada suara? Okey, untuk masalah komunikasi tiada suara, di mana seseorang MBK tersebut mempunyai masalah gagal bertutur ataupun bercakap.
Okey, untuk mereka yang mempunyai masalah bisu ini, secara lazimnya mereka mempunyai atau memiliki masalah dengan bahagian tubuh badan mereka, seperti masalah di bahagian tekak, pita suara, paru-paru, mulut atau lidah, ataupun lain-lain masalah di tubuh badan mereka. Okey, seterusnya seseorang MBK yang bisu sering dikaitkan dengan pekak. Okey, sebagai orang yang tidak dapat mendengar sejak lahir, mungkin tidak boleh menyuarakan perkataan dengan betul, tetapi bisu merujuk kepada orang yang boleh mendengar tetapi tidak boleh menyuarakan perkataan semasa berkomunikasi. Okey, seterusnya sebab-sebab lain masalah komunikasi tiada suara ini juga termasuklah kecacatan intelek ataupun autism. Seseorang boleh dilahirkan bisu atau menjadi bisu kemudiannya akibat kecederaan atau penyakit. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang mempunyai masalah komunikasi tiada suara ini? Okey, senang sahaja. Okey, sesetengah orang bisu akan menyesuaikan diri mereka dengan menggunakan mesin yang menggetarkan pita suara mereka. Selain itu juga, mereka juga mempelajari bahasa isyarat bagi berkomunikasi dengan orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sebagai kesimpulannya, masalah komunikasi ini antara masalah yang tidak lagi asing di dalam kalangan masyarakat di negara ini. Selain itu, masalah komunikasi seperti pelat, gagap, tiada suara ataupun bisu antara masalah yang paling banyak ataupun kerap berlaku di dalam kalangan murid berkeperluan khas di negara Malaysia ini. Oleh itu, setiap individu perlulah memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan murid berkeperluan khas masalah komunikasi ini tidak merasakan diri mereka asing ataupun tidak selesa di dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, antara individu yang memainkan peranan yang sangat penting bagi murid berkeperluan khas masalah komunikasi ini adalah guru-guru dan ibu bapa. Guru-guru dan ibu bapa merupakan antara insan ataupun individu yang paling terapat dengan murid berkeperluan khas masalah komunikasi, kerana kebanyakannya murid berkeperluan khas masalah komunikasi ini lebih selesa bersama guru dan ibu bapa kerana mereka yakin bahawa guru-guru dan ibu bapa ini antara individu yang akan memberikan sokongan dan semangat kepada mereka, terutamanya dalam masalah komunikasi, kerana mereka yakin juga bahawa ibu bapa dan guru ini merupakan individu yang boleh berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, antara peranan masyarakat sekeliling adalah sentiasalah peka dengan murid berkeperluan khas masalah komunikasi ini dengan memberi semangat dan juga sokongan kepada mereka. Selain itu, antara peranan penting juga bagi masyarakat sekeliling adalah dengan tidak mengejek ataupun merendah-rendahkan mereka, merendah-rendahkan kekurangan yang mereka ada. Akhir sekali, peranan bagi pihak berpengaruh ataupun pihak yang terbabit dalam memastikan kelangsungan murid berkeperluan khas masalah komunikasi ini. Antara peranan yang boleh dilakukan oleh pihak berpengaruh ini adalah dengan mengadakan kempen-kempen kesedaran untuk masyarakat sekeliling tentang kepentingan untuk
untuk memberi sokongan dan juga semangat terhadap murid-murid berkeperluan khas masalah komunikasi ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.